Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat 37 yang baru A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. Dua ayat 37 dengan 38. Yang di atas tu hadis insya-Allah. Baik, ini ayat ini turun berikutan. Ada di antara para sahabat nak meneruskan amalan tradisi orang jahiliyah. Apabila mereka telah menyembelih, maka mereka akan membawa daging, darah untuk dilumurkan ataupun untuk disapu di Kaabah, di kelambu Kaabah, supaya sampai maknanya kebaikan itu sampai kebaikan korban itu kepada Tuhan, katanya, dengan kita sapu darahnya pada Kaabah, pada kelambunya, bawa dagingnya keliling Kaabah, perasap, asapnya sampai ke langit. Begitulah faham tradisi jahiliah. Dan para sahabat ni tadi adalah ingin buat benda yang sama. Maka akhirnya datang ayat ini untuk membetulkan kefahaman, kepercayaan, i'tiqad, akidah yang salah itulah. Yang salah tu pun kita panggil akidah juga, akidah batilah. Dia ada akidah yang sahihah, ada yang akidah batilah. Makna akidah ialah simpulan kepercayaan yang tersemat, terhunjam dalam hati, dalam sanubari seseorang. Jadi maknanya kepercayaan mereka dahulu begitu. Jadi Allah Ta'ala memperbetulkan kepercayaan dan amalan itu supaya tidak cuba samakan Allah dengan berhala, la syarika lahu, ataupun kita kata mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada sekutu bagi Allah dan Allah itu berbeza dan bercanggahlah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan, subhana rabbika rabbil izzah, daripada apa yang mereka cuba nak sifat-sifatkan. Amma yasifun, amma tu daripada apa yang mereka cuba yasifun, sifat-sifatkan. Daripada wasafa yasifu, wasafa
yasifu. Bila dah ramai, yasifun, ya, amma yasifun, daripada apa yang mereka cuba sifat-sifatkan. Kadang-kadang ada juga amma yusyrikun, daripada apa yang mereka cuba syirikkan, sekutukan, ya. Jadi sebenarnya Allah itu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak mengena, tidak terkesan akan Allah, ya, tidak terkesan akan Allah oleh luhum, daging-daging. Kalau satu lahm, kalau satu ialah lahm. Kan dalam Quran ada hurrimat alaikumul maitatu waddamu walah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya tak? Jadi ada lahm, ya, ada lahm. Ataupun ayat fakasawnal idhama lahma, kami balut tulang itu dengan daging, ya tak? Fakasawnal idhama lahma. Jadi kalau jamaknya luhum, daging-daging itu tidak akan terkesan akan Allah, tidak akan memberi bekas, ya. Yanal itu daripada perkataan nala. Nala yanalu asalnya, ya, nala yanalu. Tapi bila masuk lan tu huruf nasab, lan huruf nasab. Siapa kawan-kawannya? An, lan, idzan, kai, ya tak? An, lan, idzan, kai. Bila masuk an, lan, maka dia asalnya yanalu jadi yanala. Jadi apa ni, di sini diterjemahkan, di sini mencapai, mengena, mengesan, Allah jadi terkesan dengan daging. La yanalallaha luhumuha, tak ada terkesan kepada Allah oleh daging tu, oleh daging-daging yang cuba nak dibawa keliling apa nama ni Kaabah untuk disapu, untuk diperasap dan sebagainya. Ia tidak memberi kesan. Jadi perkataan nala yanalu, isimnya nawal. Isimnya ialah nawal. Nawal itu suatu perolehan, suatu pencapaian, satu perolehan. Ada orang namanya Nawal tapi perempuan, ya, Nawal. Ada ke laki-laki entah? Laki-laki Nawab, ya. Nawab ini daripada naib, ya. Nawab ialah daripada naib. Kalau seorang naib, kalau dah ramai, ya, naam. Jadi nawal maknanya ialah perolehan, pencapaian, itu dipanggil nawal. Ini boleh kalau kita nak letak pada nama anak kita, cucu kita, ya, boleh nawal, iaitu satu perolehan, satu pencapaian, ya. Jadi nawal itu daripada nala yanalu, ya, nala yanalu, nawal. Tidaklah memperoleh dan mencapai dan memberi kesan kepada Allah oleh daging-dagingnya, luhumuha, daging-dagingnya. Nya tu siapa? Al-an'am, ya. Nya tu ialah al-an'am, ya. Maknanya tidaklah sekali-kali mencapai keredaan Allah lantaran daging yang banyak kena pada Kaabah ke kelambu ke perasap ke, wala dima'uha, yang disapu pada bata-bata oleh orang jahiliah tu. Itu pun tak ada memberi apa-apa kesan kepada Allah, untuk Allah Ta'ala sayang, kasih kepada si orang yang terlibat dengan korban. Tak ada pasirnya, ya, banyaknya darah, banyaknya besarnya apa ni kita kata banyaknya daging. Tidak. Apa tidak? Bukan itu Allah nilai, ya tak? Bukan itu Allah nilai. Jadi dima jamak kepada dam. Kalau satu ialah dam, ya. Arab panggil derma darah tabarru' dam, ya, derma darah, blood donation, ya, blood donation. Arab panggil tabarru'. Tabarru' itu ialah derma dengan ain, ya, tabarru', ya, tabarru' ad-dam, ya, tabarru'id dam, ya, derma darah. Jadi tabarru' dam, kalau satu dam darah, jamaknya dima. Jadi kalau main dam, main darah, ya. Siapa main dam, ya dah. Lampau legemo main dam, ya dah. Maknanya main darah, ya. Mengapa sebut bayar dam? Ialah bila kita bayar dam itu, kita akan sembelih kambing, maka keluarlah daripadanya darah. Itu yang kata bayar dam. Jamaknya dima.
Jamak dam ialah dima. Tak ada memberi kesan banyaknya darah, banyaknya daging akan Allah, tak ada. Bukan itu yang Allah menilai, bukan itu yang Allah nilai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya tak? Akan tetapi akan memberikan kesan, ya, akan memberikan kesan oleh apa? Oleh taqwa. Bila kita buat ini, kita buat bukan berdasarkan adat, kita buat berdasarkan ibadat, ibadah. Kita buat ini kerana kita nak mengulangi sirah Ibrahimiyah. Kita buat ini kerana kita ingin menanamkan rasa, ingin menimbulkan insafnya kita atas terlalu banyaknya nikmat Allah bagi, maka harus aku korbankan, ya, demi Allah, ya, harus aku korbankan demi Allah. Simbolik kepada kasih dan sayang kepada harta, korbankan demi Allah, ya, korbankan demi Allah. Jadi dia adalah merupakan untuk, maknanya menimbulkan semangat pengorbanan. Eid, kembali semula, adha, berkorban, ya tak? Jadi maknanya matlamatnya bukan pada hari 10, 11, 12, 13. Matlamatnya ialah seluruh kehidupan. Ya tak? Seluruh kehidupan kita sepanjang hayat adalah pengorbanan untuk agama Allah, ya, untuk agama Allah. Jadi yang Allah nilai itu ialah at-taqwa minkum. Takwa daripada kamu. Jadi kesan daripada korban itu, apakah kita berkorban kerana takwa, ingin patuh perintah Allah, ingin menghidupkan sunnah Ibrahimiyah, ingin mengembalikan semula, ya tak? Maknanya kita kata semangat pengorbanan, ingin supaya dapat kurbanan, maknanya menghampirkan diri kepada Allah. Jadi perkataan kurban maknanya qarib, qurba, ya, kurban daripada qurba, qarib, hampir kepada Allah. Daripada kurban timbullah taqarrub, ya, daripada kurban timbullah taqarrub ila Allah. Demikian itulah kadzalika, yakni ibadah korban itu, ya, memerlukan binatang-binatang korban yang sakharaha lakum, yang telah menundukkan, sakhara, memudahkan, menundukkan, sakhara. Ya tak? Kataan sakhara kita guna masa kita naik kenderaan. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan, memudahkan bagi kita kenderaan ini, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ini sesungguhnya akan kembali juga kepada Tuhan. Naiklah kenderaan mewah macam mana pun, ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya tak? Tiba-tiba dapat merasa naik apa? Toh, Bentley. Bentley, ya tak? Naik Lambo kanan selalu dah Lamborghini, ya tak? Tiba-tiba dapat naik Lamborghini. Lambo kanan biasalah bendanya, ya tak? Jadi dia dapat tu, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naiklah kenderaan mewah macam mana pun, kesudahannya kita akan kembali kepada Tuhan. Ila rabbina lamunqalibun, ya tak? Sesungguhnya akan kembali. Munqalibun tu kembali, ya. Munqalibun itu maknanya kembali kepada Tuhan, ya tak? Jadi demikianlah kata Allah, kadzalika, ya. Demikianlah Allah telah menundukkan, sakhara. Jadi selain pada itu, ya, kita jumpa dalam Quran banyak perkataan sakhara lakum, ya. Allah memudahkan bagi kamu dan menundukkan bagi kamu apa jua, ya, apa jua di atas muka bumi ini. Maknanya Allah Ta'ala jadikan bumi ini boleh ditundukkan untuk manusia, ya, boleh ditundukkan untuk manusia. Sebab itu ada manusia yang mengubah bukit, mengubah, ya tak, bukit sampai bukit tu dah tak ada. Nama je bukit, ya, nama je bukit Gombak, bukitnya dah tak ada. Bukit Kinrara, bukitnya dah tak ada misalnya, ya tak? Bukit Damansara, bukitnya dah tak ada. Bukit Kamuning, bukitnya dah tak ada. Begitulah manusia, ya. Maknanya tak adalah alam memberontak, tak ada, ya, alam tidak memberontak. Allah tundukkan alam untuk manusia. Maka oleh kerana itu, litukabbirullaha ala ma hadakum. Tukabbir, besar, ya tak? Asalnya apa? Kabir, ya, kabir kan besar, ya, kabir kan besar. Jadi dia kabbara,
yukabbiru takbir. Kabbara yukabbiru takbir. Maknanya membesarkan Allah. Bila sebut takbir, maknanya besarkanlah Allah. Ya, bila sebut takbir maknanya daripada kabbara yukabbiru takbir. Ya tak? Kan kita lepas sembahyang kita ada sebut alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah Allah sebesar-besarnya. Orang pun takbir, Allahu akbar. Tapi orang lain tak faham. Ni apa ni? Takbir dalam masjid. Dia pun tak faham apa yang dia baca. Ya, dia tak faham kan? Dia tak faham. Dan lepas dah bagi salam, dah salam, takbir kata. Allahu akbar. Ni apa ni? Dalam masjid pula nak takbir apa itu? Yang Mika baca lepas sembahyang tadi nyuruh takbir. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil sebarang anak. Walam yakul lahu waliyyun minadh. Sebelum itu alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarik. Tidak ada baginya syarik, sekutu. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Di dalam kerajaannya, walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Tidak ada baginya wali. Dia tidak akan melindung daripada kehinaan, penghinaan. Wa kabbirhu, bahkan kabbirhu, besarkanlah ia. Wa kabbirhu takbira. Lalu orang pun Allahu akbar. Apa masalah? Jadi tak faham. Dia kata ni apa ni? Tupperware ke? Tupperware ke? Perek ke apa ni? Perek ke? Dalam masjid mana ada Tupperware perek ada? Dalam masjid yang ada takbir je lah, besar kalau Allah. Ya. Jadi di sini walitukabbirullah, ditukabbirullah ala ma, maknanya besarkanlah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya tak? 10, 11, 12, 13. Nah, jadi sebab itu bila orang sembelih bismillah, Allahu akbar. Ya tak? Begitu bila orang sembelih, ya. Ataupun orang bertakbir masa sembelih itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada halangan. Dia nak membesarkan Allah, apa masalahnya? Lainlah tiba-tiba masa sembelih tu tiba-tiba macam mana pula tanggal 31 bulan. Ya apa Mika ni? Cetak semiok apa ke dah? Sudah tak kena langsung. Tak kena langsung. Ini tak, ini dia tukabbirullah. Tuan-tuan, ingat lepas puasa pun kan Allah Taala sebut begitu. Lepas puasa pun walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan dalam bab puasa macam mana ayat Tuhan kata, ya, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Bukan, macam mana ayatnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sambung. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lepas puasa pun Allah Ta'ala suruh takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lepas semayang pun Allah Ta'ala kata takbir. Maknanya wa kabbirhu takbira. Nak buat apa ni korban pun Allah Ta'ala suruh takbir. Yang takut benar kat takbir ni apa? Yang takut takbir ni setan je. Nyicit lari. Setan ni lah nyicit lari. Ada orang takut takbir. Kan? Tuan-tuan, apa nama tu? Flotilla tu, apa nama flotilla tu? Dia yang pergi mula-mula Mavi Marmara. Yang kedua pergi tu apa nama? Dia ada ujungnya flotilla. Kan? Apa nama? Kori flotilla. Tak, Kori. Apa nama tu flotilla lah ujungnya? Siapa ingat tuan-tuan perempuan? Mavi Marmara mula-mula. Marmara tu pasal satu pelabuhan di Turki tu. Kan? Kemudian ada flotilla ni, dia daripada Malaysia.
Ni flotilla ni daripada Malaysia. Naam. Jadi nak cerita, nak ngaburkan tuan-tuan, nak cerita ngabur flotilla ni, ya, daripada Malaysia ni. Jadi apa taklimat dalam flotilla tu? Kita bila sampai nanti dekat pelabuhan, dekat Gaza, jangan takbir. Kenapa? Karang orang Israel bunuh kita. Ya Allah. Namanya. Itu arahan yang diberi dalam taklimat flotilla tu yang dari Malaysia ni tadi. Jadi ada pula arahan jangan takbir pula dah. Nanti orang Israel bunuh kita katanya kan. Itulah rupanya kan. Padahalnya ya, apa juga nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Allahu Akbar. Ya tak? Kita membesarkan Allah, bukan membesarkan nikmat tu. Kita membesarkan Allah Ta'ala. Jangan membesarkan diri sendiri. Ya tak? Kita besarkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Di sini litukabbirullah. Litukabbirullah asalnya tukabbiruna. Mana pergi nun? Pasal ada datang huruf lam. Pasal datang huruf lam, dipanggil lam ta'lil. Selepasnya ada an, tapi tidak kelihatan, dipanggil mudmarah. Yang ini tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat kita yang mengaji pula dengan Ustaz Baharudin, dapatlah benda-benda rupa ni. Dulu kita ada arwahnya Ustaz Adam. Ustaz Adam pula tak dapat, dah meninggal. Ya dah, kemudian kita alhamdulillah ada pula lepas itu Ustaz Baharudin. Jadi benda-benda rupa ni ya, benda-benda yang sifatnya nahu dipanggil, ya dak, nahu ya. Nah, Ustaz Baharudin ni di Simpang Lawin lah, ya, Simpang Lawin, ya dak. Buka satu akademi, apa namanya? Smart Quran, ya dak, Smart Quran, ya dak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa dia masa itu di pegawai Fekra. Dia habis UPM. Ustaz Baharudin. Kami sama-sama minta ke Timur Tengah. Ya, saya JKR, dia Fekra. Dia UPM, ya. Saya KTM je lah. Jadi sama-sama minta, alhamdulillah dua-dua dapat. Tapi saya dapat dulu. Saya dapat ke Riyadh, dia dapat ke Mekah, Ummul Qura. Dia dapat Ummul Qura. Saya dah selesai saya dah habis 2 semester, ada lagi 2 semester. Dia baru sampai ke Mekah, Ummul Qura, di pusat bahasa Arab Ummul Qura. Saya dah habis 2 semester, ada lagi 2. Dia baru sampai. Jadi maknanya di situ tuan-tuan puan-puan, sebenarnya di Mekah ni ada 2 pusat bahasa Arab. Di Mekah ada 1 pusat bahasa Arab. Madinah ada 1. Di Riyadh tempat saya tu ada 1. Tuan-tuan dan puan-puan boleh minta sebenarnya. Ya, yang belajar dengan saya tu macam-macam rupa umur. Ya, tak kisah. Jadi kita semua boleh minta. Kita pergi ke Islamic Counselor di Kedutaan Saudi. Bawa surat recommendation. Siapa-siapa pun tak apa. Ada yang ambil recommendation seorang penulis khat yang dikenali oleh kedutaan. Saya punya recommendation banyaklah. Saya punya recommendation itu saya jumpa Tengku arwahnya, Tengku Abdul Rahman. Sebab orang Saudi kenal dia. Tengku Abdul Rahman, siapa tak kenal? Risiap, ya tak? Saya ambil recommendation Datuk Seri Anwar. Sebab Datuk Seri Anwar adalah maknanya menteri belia, dan dalam masa yang sama orang Arab kenal dia. Saya ambil recommendation daripada Datuk Seri Kamaruddin Mat Isa. Sebab dia duta Saudi dulu kan, duta Malaysia di Saudi. Saya nak susun ni kan, punya banyaknya recommendation. Banyak sebenarnya, ada 7. Yang seronok tu berapa? Saya pun tak tahu apa benda isi tu. Ataupun awak pun tak tahu Arab ni apa. Yang tahu masa tu anak hantar unta je kan. Apa nama isi dah tak tahu. Itulah cerita. Jadi akhirnya bawa pada pihak kedutaan. Dia puas hati. Dan ada seorang sahabat saya UPM, namanya Abu Bakar. Abu Bakar ni Cina mu'alaf ya. Dia ambil recommendation daripada seorang penulis khat. Abu Bakar bin Abdullah. Dia dapat, saya pun dapat. Jadi nak cerita bila dapat setelah setahun lebih sikit dapatlah surat mengabarkan dapat ni. Saya pun tak faham apa cerita dalam. Seminggu saya perap surat tu. Perap je, atau awak macam dia tak reti kan. Tak nak nunggu cari ustaz ni apa isi kandungannya kan. Pergilah jumpa ustaz saya, Ustaz Syaharuddin di Gua Badak. Allah, dia kata seronoknya. Apa ustaz? Dia tanya kan.
Ini katanya setiap bulan dapat 840, dia baginya asrama, kemudian dia baginya tambang pergi balik tiap-tiap tahun. Ya Allah ustaz, idaklah tahu kata kan. Ustaz tu ngabo dah seminggu baru tahu kan. Lepas tu hantar ni tinggal lagi 10 hari ni, hantar kena siap-siap ni kapal terbang. Ya ke? Ya Allah, idaklah tahu. Dah tahu juga. Jadi lagi 10 hari nak berangkat katanya. Maknanya hari wukuf tu saya berangkat. Hari wukuf tu saya berangkat. Sampai di kampus tak ramai orang, kosong cuti kan. Jadi ceritanya. Jadi apa nak ceritanya, bahawa Ustaz Baharudin ni begitu jugalah, tapi dia ke Ummul Qura, pusat bahasa Arab Ummul Qura, dengan Dr. Sulaiman Nurdin, UPM juga, pensyarah UPM Forestry, ya. Dr. Sulaiman Nurdin ni terkenal dulu dengan bukunya Sains Barat dan Percanggahannya dengan Islam. Dia ni kahwin dengan orang Australia, ya. Anak demo Yasin tu, Yasin Brothers tu, Yasin tu anak demo tu. Anak demo semua ada di sana. Isterinya, Allah, isterinya orang putih. Ngira kan? Tak? Dua-dua ngaji di pusat bahasa Arab, kemudian masuk pula fakulti syariah, masuk pula. Dua-dua masuk fakulti dakwah, ya, fakulti dakwah. Dua-dua habis fakulti dakwah. Itu dia Dr. Sulaiman, ya, Haji Nurdin. Masa di sana tu saya sempat ada ziarah Yasin apa semua ni. Demo memang tak adalah cakap Melayu di rumah, cakap Arab, cakap orang putih, cakap Arab, cakap orang putih. Seorang 10 juzuk, seorang 15 juzuk, semua pandai-pandai masa di Mekah tu. Demo tu kira top semua di Mekah. Maknanya begitulah, ya, Allah Taala nak anugerah ni tadi. Jadi nak ngabarkan hanya kalau ada tuan-tuan dan puan-puan sangguplah untuk berkorbanlah 2 tahun tinggalkan sekejap keluarga untuk belajar bahasa Arab di Timur Tengah, boleh. Pergi ke Islamic Counselor tu. Ya, pergi ke Islamic Counselor di Jalan Yutan. Dulu Jalan Ampang, sekarang dipindah ke Jalan Yutan. Carikan recommendation apa-apa, ya tak? Daripada situ boleh kita sambung untuk saja duduk dalam satu environment, ya, bahasa Arab 2 tahun begitulah. Lepas tu dapat buat umrah. Umrah 3 bulan sekali, buat umrah 3 bulan sekali, buat umrah. Naik bas daripada Riyadh, masa saya tu daripada Riyadh 14 jam, ya, 14 jam. Bolehlah tengok unta, tengok apa padang pasir. Ya, jadi di situlah, ya, insya-Allah. Dapatlah tengok hudud, macam mana hudud berjalan dan sebagainya, macam mana itu semua dapat kita nikmati, ya tak? Jadi tukabbir untuk kamu membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah, petunjuk yang Allah bagi kepada kamu. Hada yahdi, hidayah. Hada yahdi, ihdi. Ihdi itu tunjukkanlah, hidayahkanlah. Ihdina, ihdini. Dalam kunut kita mungkin ada yang tak berjamaah, ihdini. Kalau yang berjamaah, ihdina. Dalam masa kita duduk antara 2 sujud, ya tak? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya, wahdini. Jadi maknanya ihdina ala ma hadakum, daripada hada yahdi, ihdi, hidayah dengan huda, ya, hidayah dengan huda. Di situlah dia, atas apa yang Allah Taala bagi petunjuk kepada kamu. Maka basyir, berilah khabar gembira, wa basyiril muhsinin. Siapa dia muhsinin? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalaupun tidak, hendaklah kamu rasa Allah melihat kamu. Itu yang dikatakan muhsinin. Muhsinin daripada perkataan ihsan, ya. Jadi daripada ihsan timbullah muhsinin. Dan ia juga bermaksud orang yang berbuat baik, bukan hanya dia baik, sebab kalau dia baik hasan. Kalau dia baik hasan, ya, kalau dia itu muhsin, dia bukan sekadar dia baik, dia berbuat baik kepada orang. Beza antara hasan dengan muhsin, lagi sekali, ya. Hasan berbuat baik. Hasan orangnya baik. Ya, hasan itu orangnya baik, ya. Hasanun, ya tak? Hasanan, ya tak? Tapi kalau muhsin,
Dia bukan sekadar dia baik, dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Dipanggil mutaaddi, ya tak? Dipanggil mutaaddi. Dia berbuat baik kepada orang lain. Jadi muhsinin ialah bukan sekadar dia baik tak ngacau orang. Muhsinin ialah orang yang sentiasa berbuat baik pada orang lain. Tak ada lah benda kecuali semualah dia. Mau je dia, ya tak? Ringan je tulang dia. Nolong je. Sebab itulah itu dipanggil maqam muhsinin. Di samping itu, muhsinin juga orang yang merasai Allah melihatnya. Di samping itu, muhsinin juga orang yang sentiasa meningkat mutu amalan. Sebab daripada hasan kepada ahsan. Daripada hasan kepada ahsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Maknanya orang yang sentiasa ada peningkatan daripada hasan kepada ahsan. Superlatif. Orang putih kata superlatif. Ya tak? Ada isim tafdil. Superlatif tu Arab kata isim tafdil, ya, isim tafdil. Jadi insya-Allah, ya, demikianlah maknanya, berilah khabar gembira orang kepada orang yang sentiasa berbuat baik, orang yang merasa Allah melihatnya, orang yang maknanya kita kata mengangkat martabatnya daripada hasan kepada ihsan, ya, daripada hasan kepada ihsan. Jadi begitu maksud, ya, maksudnya bukan bertambah menurun, ya, bukan bertambah menurun, bukan bertambah kurang, bukan tak ada nak berbuat baik. Itu dia bukan begitu, ya. Orang yang muhsinin, orang yang akan berbuat baik kepada orang lain. Wa basyiril muhsinin. Jadi kita bagi nama muhsin, kita bagi nama, ya tak, hasan, ihsan, itu dipanggil tafaul. Tafaul ni maknanya ialah optimis, dalam rangka untuk optimistik. Maknanya supaya jadilah anak aku ni esok itu, kan. Bagi nama anak Latif, ya tak, supaya dia tu lembut, halus, berbudi bahasa, itu dipanggil Latif, ya tak. Perempuan pula Latifah, ya tak, tiba-tiba lensennya lengan, ya tak, namanya Latifah, ya tak. Udah open ni dengan suami, mak, ya tak. contoh, ya tak, bukan berbenar, contoh. Jadi bagi nama tu, ya, bagi nama tu supaya dapatlah nama tu memberi kesan, ya, nama itu memberi kesan kepada kehidupan, ya, kepada kehidupan. Tafsirnya, siapa yang mentafsirkan? Al-Imam Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir. Terjemahannya Ustaz Salim dan Ustaz Sa'id Al-Bahrisi, yang orang Indonesia. Indonesia ni begitulah, ya tak, prolific, maknanya suka mengarang, suka menterjemah. Seminggu sahaja buku di pasaran, dah lah tu, demo dah ada dah tim untuk terjemah. Itu orang Indonesia, ya tak. Jadi apa nama tu, Imam Ibnu Kathir sebenarnya buat tafsir yang terlalu panjang, ada 4 jilid, tapi diringkaskan, namanya Mukhtasar. Yang ada pada tuan-tuan ni Mukhtasar, ya, Mukhtasar, ringkasan ni. Ringkasan pun bila diterjemah ke Melayu ada berapa jilid tau? Ini pun dah jilid 5, 8, 9 jilid, ya, so ini, ya. Itu baru ringkasan. Yang saya tak tahu lah berapa, ya tak. Jadi itulah Ibnu Kathir, ya tak. Diceritakan bahawa orang-orang penyembah berhala, wathani, dalam bahasa Arab penyembah berhala itu dipanggil wathaniyun, ya, wathani, ya, wathani dengan waw tha nun, ya, wathaniyun, ya, wathani. Di zaman jahiliyahnya, bila menyembelih binatang untuk korban bagi Tuhan persembahannya, ya, sebahagian dagingnya mereka hidangkan kepada berhala, bagi pada berhala, ya. Demikian pula lah darahnya mereka percikkan ke arca, patung-patung lah. Arca, patung ni, arca ni patungnya, bukan acor makan tu, bukan. Itu acar, ya. Itu acar, ya tak. Bila makan ni teringat pula ulam cekau. Sofi, ya.
Kami pergi kota Sarang Semut baru ni, tengok apa nama ni, enjin bot tu. Cekor awak ni sebenarnya selama hari ni duk sebut cat cekor dan gamin. Tak lah tahu cekor tu ulam. Koman betul lah dak. Rupanya ulam je dak. Rupanya ulam cekor ni. Sedap rupanya ya. Cik Rai kata, kami pergi dengan Cik Rai. Dia kata, Ustaz, taruh dalam gulai, taruh dalam pecel katanya. Kata kalau taruh dalam kuah pecel tu. Atakan ke kuah pecel taruh lengkuas. Lengkuas juga. Cekor ni kena taruh katanya. Cak cekor dan gamit minta kapur bagi kunyit. Antara budak nak tidur. Antara budak nak tidur ya tak? Jadi main dengan dia cak ya, cak cekor. Udang ke mak ya? Dang tu udang ke mak? Dang gamit. Digamit ni tak? Minta kapur, bukan kapur baru ya? Kapur sirih ya? Minta kapur bagi kunyit. Udah tak kena mana satu ke ya? Gagah budak tu. Jadi ada rima-rima yang menyeronokkan budak ya. Jadi dihidangkan kepada berhala, demikian pula darahnya dipercikkan ke arca. Sebahagian dari orang jahiliah memercikkan darah binatang korban ke Kaabah, sehingga ada beberapa sahabat Rasul SAW yang berkata kepada beliau di sini baginda lah, ya tak? Kami lebih patut, nahnu aula, ya tak? Lebih patut di situ aula terlebih utama, aulawiyat, ya. Tak jamak aula dipanggil aulawiyah, ya. Aulawiyah ada satu fiqh namanya fiqh aulawiyat, fiqhul aulawiyat, ya tak? Fiqh keutamaan, ya, fiqh keutamaan. Kami lebih patut, lebih aula memercikkan korban darah-darahnya ke Kaabah daripada mereka, kata didema pada Nabi. Maka turunlah ayat lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Masa itu Nabi tengah di depan dema lah. Nampak maknanya berpeluh Nabi ni. Tiba-tiba nampak berpeluh Nabi ni. Jadi bila Nabi berpeluh tu, dema dah tahu Nabi sedang menerima wahyu. Ya, sebab tak semena-mena berpeluh. Atau kita pun kan kadang-kadang katalah tiba-tiba orang bawa berita yang menakutkan ke, yang maknanya kita kata berita yang berat nak terima, kan kita berubah ayam muka. Kan? Berubah ayam muka kita ya. Nabi tu tiba-tiba berubah. Jadi dalam keadaan dia berdiri, tiba-tiba dia duduk. Dalam keadaan mukanya berseri, tiba-tiba berpeluh. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Surah apa? Muzammil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Apa makna qaul? Perkataan yang thaqil, berat. Wahyu tu berat. Itu yang Nabi berdiri jadi duduk, naik atas kenderaan jadi turun. Kalau tidak patah belakang unta dan belakang kuda tu. Pasal qawlan thaqila, perkataan Quran ni berat. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran ini turun atas bukit bukau, jabal. Jabal ni gunung. Akan tunduk, tersungkurlah, khasyi'an mutasaddian, lalu pecah min khasyatillah. Begitu. Jadi kerana berat itu Nabi disuruh semayang malam. Sebab bila ada semayang malam, ada kekuatan jiwa untuk menerima satu yang berat. Kita pun itu nampak gayanya. Bila kita dapat tanggungjawab yang berat-berat, ya tak? Disuruh kita itu bertahajud. Mak, ya tak? Bukan senang nak pikul tanggungjawab. Jadi tahajud itulah membina jiwa kekuatan untuk makna memikul tugas-tugas berat. Ya. Jadi maknanya di situ bukan terkejut tapi tahajud. Qaulan thaqila. Turun ayat ini menegur para sahabat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tuhan tak ada terkesan apa-apa daripada darah ke daging ke, walakin yanaluhu taqwa. Yang penting ialah takwa itu. Itu yang Tuhan hendak kamu buat tu berdasarkan takwa. Bukan kira nak makan, bukan adat, tapi ibadat
Ini adalah ini adalah acara agama. Ini bukan adat kebiasaan kerana seronok nak makan daging. Kalau seronok nak makan daging tak payah tunggu 10, 11, 12. Ya tak? Itu nak dipahamkan tu, nak ditanamkan tu susah. Pasal masyarakat ni kadang-kadang dia jadi adat je. Ekor sana 7. Ui, best lah. Kami ndak sekali. Ya, dikira ambil kopon je. Astagfirullahalazim. Jadi nak menanamkan nilai takwa ni, ya Allah. Ya tak? Itulah kadang-kadang ya, maknanya lari daripada tujuan asal. Ya tak? Yang bererti bahawa bukanlah daging, darah binatang kurban itu yang akan mencapai redha Allah, melainkan niat yang tulus, ikhlas, takwa, ya tak? Di dalam hati. Ya, bermakna bahawa orang yang berkorban bila ada perasaan, bila ada kemahuan untuk bersedekah, kemahuan untuk memberikan rasa gembira pada orang lain, bila ada kesediaan untuk berkorban apa yang kita sayang, tambah sekarang ya, satu bahagian 500, paling koman 450, sebab dah meh, ya tak? Jadi mau tak dia mengorbankan 450, 500 itu, ya tak? Ingat, bila korbanlah. Tak ada pula menentukan, aku mendak kepala. Korban apa? Kopi tu. Tuan punya korban, dia tak boleh pula menentukan, aku mendak apa nama ni, lembu syur ya. Aku mendak kaki, bukan kopi tu. Bila kita dah korban, habis. Tinggal lagi disuruh, diharuskan kita ambil sebagai berkat tadi. Ya tak? Tak mestilah yang bahagian-bahagian itu dan ini. Apa makna kita berkorban? Tiba-tiba kita nak balik. Kita korban, tiba-tiba kita dah nak balik. Kita nak tentukan, teman mesti dapat itu ini. Nama korbannya. Dia lari daripada konsep pengorbanan. Ya tak? Lepas tu tak ada ungkit. Seorang ayah bila dia berkorban, seorang suami bila dia berkorban, tak berhak dia mengungkit. Namanya pengorbanan. Yang boleh diungkit-ungkit buat apa? Ya tak? Mana? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala-pahala pengorbanan kamu itu dengan kamu ungkit-ungkit dan kamu sakit-sakitkan hati orang. Jangan. Jadi udah. Kita dah bagi, kita dah korban, diam. Ada rezekinya, adalah. Sebab ini sebenarnya bukan kita punya kepentingan dah. Tak. Ini untuk kita mendampingkan diri kita dengan Allah nanti, ya, dengan pengorbanan itu. Maka Allah Ta'ala menyebut, Nabi ada bersabda, innallaha la yanzur. Allah tak pandang. Daripada nazara yanzuru. Ya tak? Nazara yanzuru. Afala yanzurun. Ya tak? Afala yanzuruna ilal ibil. Ya tak? Nazara yanzuru. Pandang. Orang yang memandang dipanggil nazir. Sebab itu kita ada nazir sekolah. Sebab dia inspektor. Dia tengok sekolah kan. Dia punya guru-gurunya dan sebagainya dah. Guru pun dah penin, dia pun penin, ya dah. Zaman sekarang ni guru penin dengan nazir-nazir pun penin. Ya, zaman sekarang ni sekolah dah penin ya. Sekolah dah penin, minta maaf ya. Guru je pun penin, nazir je pun dah penin, ya dah. Macam-macam polisi, ya dah. Macam-macam polisi yang memeningkan, ya dah. Udah pukul 3 pagi key in markah. Atau kena online ni masuk, markah kena online. Ya tak? Pukul 3 pagi lah, kalau tidak jam, cram, hang, apa semua. Tak tahu nyebutnya. Sudah ramai nak masuk markah ni, udah tak boleh. Lebuh raya tak jadi lebuh raya, dah jadi jalan raya kan. Lebuh raya maklumat dia panggil ya. Bila ke lebuh rayanya ya tak? Udah jam apa itu. Sudahnya masuk lorong ya. Masuk lorong. Apa dah ngadap ya. Jadi Allah tak pandang, la yanzuru ila suwar ya. Suwar ni gambaran rupa paras. Suwar daripada surah. Daripada suwar timbullah tasawur. Tasawur itu ialah pandangan ataupun dipanggil world view, dipanggil apa, gambaran ya tak? Itu dipanggil tasawur. Allah itu musawwir kan? Allah itu al-musawwirul ghaffarul qahharul kan? Al-musawwir alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang menjadikan, Allah yang menyempurnakan dalam bentuk dan rupa yang apa yang ia suka, fi ayyi suratin ma syaa, apa yang ia kehendaki.
Jadi surah jamaknya suar. Jamak surah ialah suar. Bentuk-bentuk dan rupa Allah tak pandang. Wala ila amwalikum, Allah juga tak pandang kepada harta banyak ke sikit ke, itu Allah tak pandang. Tapi dalam hadis yang dalam riwayat lain daripada riwayat Muslim, dia kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dan juga ajsam tu jisim. Jisim, badan. Allah tak pandang rupa kamu berulah ke tak berulah, kurusnya rengkin, rupa cicak kobin ke, cicak kobin katanya dah. Orang Melayu ni hero-nya cicak. Cicak man dah. Orang putih musuh kita hero-nya spider. Laba-laba. Spiderman ni dah. Terbalik, patut kita lah ambil spider, cicak bagi ke demo. Kita ambil cicak demo spider. Itu macam mana dah. Sebab itulah sebenarnya orang kata operators media semua ni kena ada banyak orang kita dah. Kena ada banyak orang kita dah. Pengeluar filem apa semua kena ada banyak orang kita, penulis skrip drama kena ada banyak orang kita. Sebab itu bagi saya tak adalah kita tu jangan kisah kalau anak kita mengaji bidang-bidang yang lain asalkan asas agamanya kukuh. Ya tak? Daripada situ nanti kita perlukan orang-orang kita di bidang broadcasting, penyiaran. Pasal penyiaran lah membentuk arus perdana. Penyiaran broadcasting ni lah yang membentuk arus perdana. Jadi arus perdana jadi lara apa tak kira ni pasal penyiarnya, broadcasternya apa? Orang yang tak faham agama. Jadi kalau broadcasternya orang yang faham agama, kan? Maka siaran-siaran kita insya-Allah lah adalah perubahan-perubahan. Memanglah mencabar sikitlah mengajar orang-orang jenis ni. Ya tak? Mengajar orang-orang jenis ni memanglah mencabar. Pengalaman saya di UiTM begitulah. Yang paling mencabar di UiTM tu mengajar ialah School of apa namanya, secretary, itu apa namanya? Secretary. Ya Allah. Yang itu memang mencabar. Habis bergencu belaka. Mana apa aku nak ngajar ni, ya Allah, kata dah bergencu belaka. Atau tudungnya pun mi segera je. Cepat dipakai, cepat tanggil rasanya. Awak masuk dia mau pakai, awak keluar dia mau tanggil. Pernah tinggal barang dalam kelas tu, masuklah, masuk tengok, salah kelas ke baru masuk ni kan. Udah salah kelas pasal udah tak ada tudung maksudnya ya. Betul ustaz, ni lah dia kelasnya yang ustaz masuk tadi. Atau tengok lain kata, yalah tadi kami ni tudung mi Maggi katanya tak. Mi Maggi cepat dipakai, cepat tanggil katanya. Itulah dia. Kalau tak sabar, tak cukup iman, memanglah tuan-tuan. Memang tinggi tak. Tapi setidak-tidaknya kita sampaikanlah juga mesej Islam tak kepada dema. Dema nak pakai bila mungkin kemudian masa kahwin esok, harap-harapnya begitulah tak. Maka Allah tak pandang pada rupa-rupa dan juga reta-reta kamu. Dalam ayat, dalam hadis yang lain riwayat Muslim dikata ila ajsamikum, pada jisim kamu ya, pada badan-badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang itu pada hati kamu. Buat korban ni nak mendekatkan diri kepada Allah. Buat korban ini untuk nak menghapus dosa. Sebab korban boleh menghapus dosa. Puasa menghapus dosa, sembahyang menghapus dosa, haji menghapus dosa, korban pun menghapus dosa. Jadi yang ini tidak ditanam, lalu demand, menuntut itu dan ini. Tuan korban ni tadi. Ku nak ini, ku nak itu. Mana mau. Bila korban tu udahlah. Ya tak ada boleh demand dah. Ya, tak boleh demand dah. Apa makna pengorbanan kalau ada demand? Apa makna pengorbanan kalau ada mengungkit? Seorang isteri berkorban kepada suami, seorang suami berkorban untuk isteri. Takkan ada nak mengungkit-ungkit. Udahlah. Kita cari keredaan Allah je. Ya, kita cari keredaan Allah. Maka walakin yanzuru ila qulubikum, Allah pandang hati kamu, wa a'malikum, dan juga amalan-amalan kamu. Isi hatimulah yang diperhatikan dan akan dicatat. Terjemahannya tak habis ya. Maknanya sepatutnya ada lagi terjemahan wa a'malikum. Amalikum tu tidak diterjemah. Maknanya Allah memandang, akan tetapi isi hatimu dan amalan-amalanmu itulah yang diperhatikan dan dicatat oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, melalui malaikatnya raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi
raqibun atid. Ada yang mengatakan raqib atid itu dua malaikat, raqib belah kanan, atid belah kiri. Ada yang mengatakan yang sama, raqibun atid itulah di kanan, raqibun atid itulah di kiri. Kedua-duanya adalah malaikat pencatat, ya tak? Tapi kukuh ialah yang belah kanan raqib, yang belah kiri atid. Sebab itu kita ada dua malaikat, dia kata malaikat rahmah, malaikat azab. Ada dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab, ya. Jadi katanya demikianlah Allah, ya, demikianlah Allah melihat dan menilai, bukan pada rupa paras, bentuk dan, ya, kita kata jasad dan reta. Allah pandang hati kita ni ada ikhlas ke tak ada, hati kita ini maknanya redha ke tidak, hati kita ini mau bertakwa menghampirkan diri ke ataupun liar daripada Allah. Itu dia. Semayang juga, zikir juga, tapi jangan lupa hati kita tu, kan? Haji juga, tapi jangan lupa hati kita tu, ya tak? Mika silap nama teman ni pula, betul lah nama Mika Jamaluddin bin Ahmad. Hidup hajinya mana? Haji tu. Tak ada haji tu. Haji tak apalah. Dan itu tak apa. Nak ngaburkan ceramah pun. Nak ngaburkan dia ni tadi katanya silap. Apa yang kita nak declare, apa yang kita nak, apa orang kata, isytihar yang kita itu haji. Allah Ta'ala tahu apa masalahnya. Allah pandang, maknanya bukan title tu, Allah pandang hati kita buat haji ni, ya tak? Allah Ta'ala pandang maknanya kepada apa punya niat kita kemarin. Bukan nak membesarkan diri, bukan nak mengagungkan, tak, kita nak cari keampunan Tuhan. Benda haji itu boleh mengampunkan, korban itu boleh mengampunkan, ya tak? Sebanyak mana bulu-bulu kambing itu dan sebagai binatang itu tadi, unta, itulah maknanya dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita melihat dari sudut rohaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Oi besar, oi kecil benar, oi tak padang rega. Jadi dia tenggelam dalam polemik, ya, tenggelam dalam perbahasan zahir, lupa yang batin ni. Lupa yang batin ni tadi, ya tak? Itulah nak ditanam di situ batiniyah itu, ya tak? Yang batin. Demikianlah Allah telah menundukkan, tak ada sulitnya kita untuk menundukkan binatang bagimu untuk kamu jadikan syiar yang mendekatkan kamu kepada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya bukan apalah, ya tak? Kita bertakbir tu depan binatang tu, menghantar isyarat, menghantar mesej, ya tak? Ini bukan kami saja-saja nak korban, oi lembu oi, ya tak? Oh kobo, kuba, ya tak? Orang Barik kata kuba, hijau, ija, kobo, kuba, kuba. Jadi kami ni bukan semata-mata nak kira nak nyembelih, tidak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi hantar mesej isyarat, ya, hantar mesej dan hantar isyarat begitu kepada kobo, kepada lembu dan sebagainya, ya tak? Supaya dia faham kedudukannya, ini ibadah untuk tunduk kepada Allah, ya? Ini ibadah untuk tunduk kepada Allah. Malam tu dia dah mimpi dah kena sembelih. Malam tu dah mimpi kena sembelih, ya tak? Jadi katanya Allah tundukkan binatang itu, tak ada sulitnya bagi kamu untuk kamu jadikan syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar ini, itu tanda takwa kepada Allah, yang mendekatkan kamu kepada Allah dengan pengorbanan itu, mencapai redanya, ya. Maka bertakbirlah walitukabbirullaha ala ma hadakum, sebagai tanda syukur kepada Allah, ya, sebagai tanda syukur, pengagungan kepadanya atas hidayah dan juga penuntunan ni mana bimbingan, bimbingan daripada Allah, sehingganya ada je cara kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah melalui manasik al-hajj dan juga melalui kurban hari tasyriq dan hari sembelihan yaumun nahar, ya tak? Kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya, Basyiril muhsinin, berilah kabar gembira hai Muhammad kepada orang yang berbuat baik. Siapa ni? Orang yang bersedekah, orang yang berkorban. Dia sanggup bagi 500, dia sanggup bagi 1000,
bagi 1 ekor, kalau 1 ekor 500 kali 7 dah 3,500 untuk orang ramai, untuk orang fakir miskin dan sebagainya. Jadi ini orang yang muhsinin, orang yang telah berbuat baik. Kalau di Kemboja ataupun kita kata teman-teman kita, ya tak, bawa ke sana untuk bagi orang sana merasa peluang. Ya tak, kita sampai darah tinggi. Kita bukan jarang dapat, sampai udah terlajar, tak, darah tinggi sudahnya, ya. Demo tu payah sikit. Jadi maknanya di situ kita telah berbuat baik kepada mereka di sana. Ada orang kata tak sah ke itu. Pasal pula tak sah. Sah. Tak usah, dia kena korban ni tempat kita je. Mengkalanya. Ya Allah, di Saudi tu tuan-tuan, daging-daging korban tu sampai dia metinkan hantar ke Somalia. Apa masalah? Setengah orang kata daging korban ni tak boleh hantar luar, tempat je. Lepas tu kena habis juga dalam masa 7 hari. Ya Allah. Tumbang jawabnya kan. Tumbang lah, kena habis juga 7 hari. Udah hari-hari nguntai itu je. Nguntai dah. Nama tak nyebut nguntai dah. Hari-hari nguntai itu je. Sudah. Apa kena jalan teropo elok je jalan. Teropo nampak kelemahannya. Aku kena habiskan daging tu. Dia kata kena habiskan seminggu, kata dia. Sudah. Tak ngapa. Tak ngapa, ya tak? Sampai pula nak time korban lagi sekali, ada lagi dalam peti ais. Tak apa. Tak ada masalahnya, ya tak? Tak ada kena cempok pula, tak ada. Jangan yang bukan-bukan, ya tak? Jangan yang bukan-bukan, ya tak? Jadi tak ada masalahnya nak hantar di mana, nak buat di mana, nak agih macam mana, ya tak? Tapi sunatnya agihannya adalah mantah. Akikah sunat masak, ya tak? Korban sunat mantah, supaya pemberian itu adalah pemberian milik, bukan memberi makan, ya, bukan memberi makan yang sudah masak, tapi pemberian itu adalah pemberian milik. Maksudnya dia miliki daging itu, lalu dia nak buat apa, silakan. Dia nak jual balik, itu silakan. Sebab dia yang dapat terima tu tadi, dia boleh nak jual balik, sebab dia tak boleh makan daging. Gigi putus mi, ya, tak giginya nak gigit mi pun tak putus. Itu kata Cik Mat, ya tak? Ini payahlah, dia kata saluran 1, kata Cik Mat, ya tak? Gigit mi tak putus. Cik Mat mana? Cik Mat Sabu. Dia kata saluran 1 ni gigit mi tak putus, kata dia kan. Badan cerita apa gigit mi tak putus, ya tak? Jadi maknanya di situ dia boleh jual dan sebagainya, kecuali orang yang berkorban, haram baginya menjual. Orang yang berkorban tu dia tak boleh ada vested interest, dia tak boleh ambil keuntungan apa-apa daripada apa yang dikorbankan, never, ya tak? Jadi tak boleh pula dia berjual. Tapi kita yang bukan berkorban dapat itu, kita bolehlah nak saleh ke, nak goreng ke, nak rebus ke, nak jual ke, itu terpulang pada kita. Sebab pemberian itu dipanggil pemberian milik. Sebab itu sunatnya mentah. Akikah pula sunatnya masak. Begitu. Ya. Nah. Ya. Macam mana apa? Daging kita akikah bergabung dengan korban. Boleh? Di mana? Maknanya dia dalam akikah, ya tak? Dia dalam akikah. Kalaulah dia nak dapat 2 pahala, maka dia bagi mantah juga. Maknanya ketika itu adalah pembahagiannya lebih bersifat, ya, maknanya mantah pemberian milik, ya, pemberian milik. Maka dia, kalau dia masak pahalanya 1, kalau dia mentah pahalanya 2. Maknanya kalau dibaginya mantah pahalanya dapat 2, sebab pemberian itu adalah pemberian korban walaupun niatnya akikah, ya tak? Boleh, ya, maknanya supaya dia dapat 2 pahala. Pemberian milik dia bagi, ya, pemberian milik. Taib. Jadi dalam soal yang yang ditanya itu oleh puan tadi, maknanya orang yang nak ikut serta dalam akikah, dalam korban ini dengan 2 bahagian. Kalau anak lelaki, ya tak, kalau tak dapat pun 1 bahagian pun tak apa. Ataupun kita kata anak perempuan 1 bahagian. Naam. Kalau begitu, apakah niat dia? Ya, apakah niat dia? Apakah dia nak niat akikah ataupun dia nak niat korban? Dia niat akikah lah, tapi dapat pahala juga, ya tak? Dia niat akikah tapi dapat juga pahala korban. Macam seorang yang berpuasa qada pada hari Isnin, niatnya qada lah, tapi dapat juga pahala sunat Isnin.
Sebab mahalnya ataupun dipanggil tempat ataupun masa tu, zarafnya adalah zaraf masa yang digalakkan berpuasa. Jadi di sana tadi ada zaraf masa 10, 11, 12, 13 yang digalakkan korban. Lalu dia buat akikah masa itu. Jadi dia dapat maknanya pahala akikah dan juga pahala korban itu tadi. Walaupun niatnya akikah, tapi oleh kerana 10, 11, 12, 13 tu masa yang digalakkan untuk maknanya berkorban. Saya ambil contoh ginilah tuan-tuan. Kita masuk dalam masjid, orang dah bang. Tentunya bila masuk masjid, sunat tahiyatul masjid. Tapi orang dah semayang sunat qabliyah. Maka dapat juga kita tahiyah itu. Ya? Tapi niat kita qabliyah. Niat kita qabliyah. Tapi dapat juga tahiyatul masjid itu. Pasal kita tidak masuk duduk. Kita sembahyang. Kita tidak masuk duduk, kita masuk, kita sembahyang. Walaupun qabliyah, tapi itulah tahiyah. Itu adalah tahiyah. Satu dulu, tahun depan tambah lagi satu. Bila-bila tambah lagi satu ekor. Satu bahagian, tak apa. Jadi tertangguhlah pahala tu, baru dapat separuh pahalanya. Dia kata tahun depan pula. Boleh? Asalkan anak tu belum cukup umur. Ada masa lagi. Kalau tiba-tiba anak tu dah tumbuh misai, bila anak tu dah tumbuh misai, dah cukup umur, sebenarnya tak ada kekah dah. Kekah ni sementara anak belum cukup umur. Kalau anak dah cukup umur, sebenarnya bukan kekah dah. Itu lebih kepada suatu sedekah memberi makan je. Dia biasa je. Sedekah memberi makan. Tapi khusus akikah ni yang disyariatkan sebelum bulugh, sebelum baligh, sebelum dia budak tu baligh. Ya tak? Masa mumayyiz tak apa lagi. Ya, sebelum baligh je, ya, insya-Allah. Boleh. Maka Allah berfirman, bashiril wa bashir, ya tak, berilah khabar gembira kepada orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Siapa? Orang yang manasikul hajj, ya tak, dan juga orang yang berkorban, ya, mematuhi perintah Allah, mengikut syariat, bertaladankan kepada Nabi, bahawa kelak mereka akan memperoleh pahala berupa kehidupan yang sa'idah, yang sa'adah, bahagia yang kekal di alam yang baqa. Itu kemuncak daripada pengorbanan. Ayat berikutnya 38 ni cerita perang weh. Ini cerita perang. Jadi ayat ini turun maknanya seawal hijrah, ya, ayat ini turun seawal hijrah. Maknanya Nabi pasal ada para sahabat yang minta nak lawan balik Quraisy. Lalu ke kita ni nyerah je, bertahan je, lawan lagi, ya tak? Jadi maknanya di situ turun ayat ini untuk menyahut maknanya hasrat mereka yang ingin maknanya berperang dengan Quraisy. Jadi sebab itulah ayat mengizinkan perang itu dekat-dekat nak hijrah. Lalu perlaksanaannya berlaku pada tahun yang pada tahun yang kedua hijrah. Maksudnya Badar Kubra tu, ya, Badar Kubra itu berlaku tahun yang kedua hijrah. Badar Sughra tahun yang pertama, Badar Kubra tahun yang kedua, kemudian ada Uhud tahun yang ketiga, kemudian ada Ahzab tahun yang kelima, ya, Ahzab tahun yang kelima. 2, 3, 5, ya. Badar 2, Uhud 3, bulan Syawal tengah buat rumah terbuka tu. Ahzab bulan 5, tahun yang kelima hijrah. Tapi yang keempat tu jangan ingat tak ada perang, ada. Yang keempat tu Nabi terpaksa berdepan dengan Karenah Yahudi. Perangai Yahudi, terpaksa memerangi orang Yahudi yang ada di dalam. Yang ada di dalam Yahudi Bani Qainuqa, ya, Yahudi Bani Nadir, ya tak? Jadi itulah ciri-ciri kita kata kehidupan baginda, ya, tak sunyi daripada ada sajalah, ya, Karenah yang terpaksa dihadapi daripada persekitarannya, ya, insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat ayat 38. Ingin saya umumkan hari Sabtu esok pagi pukul 9, ya, Ustazah Marsirah akan bersama dengan kita, ya, Ustazah yang masya-Allah, yang gigih. Masya-Allah, saya pujilah Ustazah ni, tak payah nak jumpa segigih dia, ya, payah nak jumpa. Kadang-kadang anak bawa apa semua, dia sanggup mengajar, datang daripada Sri Iskandar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita pun ada ustazah kita
juga Ustazah Rahimi juga gigih ngajar ke Menora, ke Senggang, yang umur dah 78. Pak Yang berapa umur? 79? Alhamdulillah. Jadi kita mengharapkan ada pelapis ya. Kita mengaji dan kita mengharapkan ada pelapis ya, terutama yang ustazah-ustazah. Kemudian mengajak semua tuan-tuan dan puan-puan juga hari Selasa pukul 9.30 pagi kuliah duha, tapi Syekh Abu Hasanuddin Al-Hafiz ya, maknanya pagi kuliah duha hari Selasa. Bagi yang ngajar tak upayalah ya, tak boleh dapat perlepasan itu terpulanglah. Jadi saya juga kita akan menerima soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk dijawab ya. Jadi kalau ada soalan tolong serahkan, dan kita akan buat di atas sebab dewan lebih sejuk dan kalau di sini tu agak panas. Bila saya tengok suasana tu kata panas sikit lah. Walaupun panas pagi tapi panas lah. Jadi kita buat di atas insya-Allah pukul 9.30 hari Selasa ya. Hari Selasa tu juga ada satu apa dia panggil, satu meja yang dibuka untuk jualan stokin yang ada herba daripada Korea. Pakai stokin itu banyak melancarkan perjalanan darah, menghilangkan migrain dan sebagainya. Jadi stokin tu reganya tak silap saya RM80 ke sini. 8, dan dia last long selama 5 tahun ya. Boleh bertahan selama 5 tahun. Jadi boleh pakai stokin tu dalam kasut kita dan sebagainya. Kita pakai terutamanya masa tidur kita pakai, dia sentiasa maknanya memberikan rawatan kepada segala aliran darah dan sebagainya. Jadi daripada Korea ya. Herba tu dimasukkan, dijadikan sebahagian daripada buatan stokin itu ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Apa nama cikgu dah? T-shirt. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.